Sebelum Tok Wan Tiger merungkai memberi pencerahan tentang ghost ship ini atau Flying Dutchman. Terima kasih Apek. Terima kasih yang follow saya. Sekali lagi saya ulang, ada tak di kalangan anda yang mempunyai pengalaman pernah lihat, terima kasih Tuan Ayadi, kemunculan kapal hantu? Tak kiralah kapal besar ke, kapal kecil ke, tongkang ke, sampan ke, tiada pemandu, tiada pengemudi, tiada kru-kru, tapi kapal berlayar dengan laju. Atau anda mungkin pernah melihat di lautan lepas. Lautan lepas itu lautan yang luas, terbentang, besar. Ketika anda mengemudi sebuah kapal persiaran atau kapal kargo, Waalaikumsalam kasih, di radar anda menunjukkan tininit, 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 ada kapal lain menghampiri. Namun bila diteropong, Masya Allah, tak ada pun. Pernah tak anda berpengalaman begitu? Itu merupakan ghost ship. Entah-entah kapal Pirate Caribbean tengah lalu. Flying Dutchman. Pernah nampak ke? Saya tak pernah nampak, sebab itu saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Tok Bugis, kepada rakan-rakan panel dan juga kepada rakan-rakan di hantu yang berkapal di bahagian-bahagian komen. Salam selamat pagi, salam tengah malam, salam keseraman dan salam podcast mengkapalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar tadi apa? Podcast bukan mencarut Podcast bukan. Bukan mencarut. Okey. Okeylah, ini saya cuba sebab mengenai kapal hantu saya tidaklah banyak maklumat dan cuma pun kalau saya ada tak banyak pengalaman. Tapi lokasinya yang pernah saya bertemu dan pernah nampak di Melaka. Dan berkemungkinan apa yang dinampakkan tu mungkin salah satu kapal misteri, iaitu mungkin dipanggil nama sebagai kapal SS Orang Medan. Sebuah kapal pengangkut daripada Belanda yang melalui Selat Melaka. Masa tu saya berada di Pangkalan Siring. Jadi waktu tu jam 5 lebih saya memancing di kawasan tersebut bersama seorang rakan. Jadi pada hampir-hampir jam 7 waktu nak maghrib, saya tinggal seorang memancing di kawasan tersebut dan bergerak menuju ke dalam kawasan bakau sebab air nak naik. Jadi waktu-waktu macam tu ikan MJ, ikan siakap, ikan apa kata orang tu, ikan belanak, ibu belanak. Memang hoyo naik waktu tu. Dan dalam rangka tengah rancak melayan MJ, saya ternampak satu kapal yang mana entah datang daripada mana melalui berdekatan dengan pinggir Selat Melaka. Di kawasan Di kawasan Pangkalan Siring. Tapi keadaan kapal tu seolah-olah macam dilanggar, macam remuk-remuk bahagian kapalnya. Kapal yang besar tapi remuk. Macam kena berdilan meriam gitulah. Iya, bukan berdalam meriam, macam dilanggar, macam kereta dilanggar, dia punya remuk-remuk badan. Dia tidak berlubang. Dengan keadaan lalunya slow apa semua kan.
Dan kebetulan ada 3 buah perahu baru balik ke pangkalan. Dan apa yang saya lihat daripada mereka, mereka cepat-cepat ikat perahu mereka di pangkalan dan terus balik meninggalkan hasil tangkapan dan tidak mengemas perahu tersebut. Jadi saya peliklah, apa hal dia orang balik gesa-gesa ni, nak berak ke terkencing dalam seluar ke apa. Saya tetap teruskan dengan memancing saya. Jadi ada salah seorang dekat pangkalan tersebut, dia sedang duduk di dalam kawasan pondok tempat simpan jala. Tapi dalam keadaan yang kata orang bersembunyi, tak nak dinampakkan. So saya pergilah ke kawasan tempat pemuda terbabit, tanya dengan dia. Saya tak cakap apa-apa, cakap, "Oi, bagak besar kapal lalu tadi." Dia tak banyak cakap. "Kau gila ke apa?" Terus dia balik. Terus dia berlari balik. Sampailah saya pulang. Saya pulang ke rumah berdekatan, sebab rumah saya dekat-dekat situ masa tu. Dan besoknya saya kembali ke kawasan tersebut nak ngeteh dengan rakan-rakan. Dan waktu tu juga saya bertanya dengan orang-orang kat situ. Kebetulan juga ada salah seorang yang nelayan tu, yang balik tergesa-gesa tu, ada dekat situ. Saya bertanya dengan dia, "Apa hal abang balik cepat sangat? Malam semua saya tengok balik tergesa-gesa, ada ribut ke apa dekat laut?" Cakap, tu yang dia bagi tahu, kalau kau nak tahu kapal besar yang kau nampak kat dekat muara tu, memang besar, katanya. Orang Melaka cakap lah. Ya. Lepas tu seorang lagi terus menyumpah, "Weh, kau jangan celaka cerita dengan dia. Mampus kau nanti." Cakap, apa hal pula kan? Dan daripada situlah dikisahkan ceritanya kepada saya, kerana ada dua orang nelayan pernah menegur kapal terbabit, iaitu kapal SS orang Medan tersebut. Dan apa yang berlaku? Sampan ya ada, orang tak ada. Sampan ada, orang tak ada. Ya, maknanya betul. sampan orang yang menegur kapal itu. Ya, betul. Uish. Dia orang bersaing berhampiran dengan muara. Tengah menjala. Ditegur, terus hilang. Sampailah masa sekarang. Dan ada satu peristiwa, kapal tu berhenti di tengah-tengah sungai berhampiran muara di pantai Siring, Pangkalan Siring, pukul 3 pagi. Makhluk berkumpulan naik ke darat, terus menuju ke balai polis Sekam yang berhampiran. Dan diketahui itu adalah salah satu sebab kenapa balai polis Sekam tutup pukul 6 petang. Maknanya makhluk itu bukan manusia, ya? Bukan manusia. Mereka datang dalam keadaan badan yang berasap, yang diceritakan. Badan mereka berasap naik ke darat. Seolah-olah macam waktu subuh berkabus. Tapi malangnya saya tidak berjumpa, walaupun berkali-kali saya melalui kawasan Tedong, berhenti di Pangkalan Siring, naik ke Sekam, turun balik, saya tidak nampak. Dan kadang-kadang sampai saya lepak dekat berhampiran kawasan balai polis Sekam tersebut, tak berjumpa, malah benda-benda lain yang saya jumpa. Tapi apa yang saya nampak, kapal yang melalui kawasan tu, risau juga sebab saya pun menegur. Takut pula nanti hilang. Tapi alhamdulillah lah, masih lagi wujud. Alhamdulillah.
Jadi begitulah apa pengalaman saya semasa yang dikatakan kapal SS Orang Medan, salah satu kapal yang gaib yang masih lagi mungkin sampai sekarang Boleh tahu tak? melalui Boleh kawasan. tahu tak punca kapal SS Medan itu, adakah kerana dia dibedil masa peperangan dulu ke dia karam ke membuatkan kapal tu jadi hantu? Untuk mengetahui mengenai maklumat tersebut, saya pun pernah bertanya dengan orang-orang lama, dan mereka mengatakan kapal ini pernah diserang oleh anak-anak nakhoda Mendam Berahi, kapal Mendam Berahi, dan kejadian tersebut tidak dapat dipastikan secara sahih kerana tiada catatan yang tertulis mengenai perkara tersebut. Tapi apa yang pasti, di mana tenggelamnya kapal itu memang berada di bawah Selat Melaka. Ada penyelam-penyelam yang mencari akan bangkai kapal terbabit, memang menemui bangkai kapal terbabit, akan tetapi tidak ada satu mayat pun, bekas-bekas mayat atau bangkai ataupun apa kata orang tu, bahagian-bahagian yang menunjukkan ada orang di dalam kapal tersebut. Tidak ada satu pun. Tulang tengkorak pun tak ada. Tulang pun tak ada. Tulang pun tak ada. Kalau nak kata ada orang kru kapal tersebut memang ada, maknanya ada tanda-tanda sekurang-kurangnya pakaian diorang, jejak diorang, tulang diorang khususnya, tapi tidak ada satu pun ditemui. Mana pergi? Ya. Itu yang diketahui daripada saya. Cuma sekarang ni apa yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam, kapal tersebut berhantu, tidak diketahui. Malah macam-macam versi yang diceritakan. Ada yang dikatakan diserang UFO, ada yang dikatakan orang menembak meriam terkena bawah tempat bahagian belakang kapal sehingga tenggelam. Tapi tiada kebocoran pun semasa aktiviti menyelam untuk mengesan kapal terbabit. Tiada punca-punca tenggelam tu ada bahagian badan kapal itu pecah. Ia masih misteri sampai sekarang dan boleh juga ditemui jika anda bernasib baik. Dan cubalah tegur, mana tahu boleh masuk kapal tu. Baru boleh buat pandu kapal tu, buat balik kapal tu, reconditioning balik. Baru boleh buat live aduan seram dalam kapal, betul tak? Ya betul. Itu benar. Tok Gaji nak tanya sikit. Masa tuan cakap yang ikan besar-besar naik itu, yang MJ tu apa? Mak jenahak ke maksud MJ tu? Kan, MJ tu ikan merah. Oh, nama dia MJ. Michael Jackson. Nama dia sebalik MJ tu dia panggil Mangrove Jack. Mangrove Jack. Oh, Mangrove Jack. Okay, orang-orang kaki pancing dia tahu. Yalah, kita bukan kaki pancing, nak macam mana? Pasal Tok Wan kan dia kaki loceng. Tu yang dia tahu ikan MJ. Itu boleh cakap ikan kambing lagi. Hui. Ikan kambing kerah doh. Ikan kambing. Aduh. Baik buat ikan kitang. Macam ni, kita berhentikan cerita ikan. Jangan bagi kami semua pening. Yang misteri kapal hantu ke ikan hantu ni. Okey. Okey, baiklah. Itu saja penceritaan daripada saya. Jadi saya boleh serahkan kepada Tok Bugis kembali. Baik. Okey, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga sedikit pencerahan tadi daripada Tok Kaiji kita berkenaan dengan ghost ship yang terdapat di perairan Selat Melaka. Kalau dah tak ada orang request nak bercerita, tak apa. Kita terus saja pergi kepada Tok Wan Tiger kita untuk kongsikan kisah berkenaan dengan ghost ship ataupun Flying Dutchman. Silakan
Tok Wan Tiger. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum untuk Bugis, ahli-ahli panel, para pendengar dan juga kekasih hatiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni tak ada sayang-sayang lagi. No, jangan sebut lagi. Puas mujuk semalam. Okey, baik. Okey, Alhamdulillah. Tadi Tok Kaiji dah menceritakan berkenaan dengan salah satu penampakan gosip yang terjadi ketika itu. Tapi itu di perairan Tanah Melayu dan perairan Malaysia lah. Saya nak bawa korang pergi ke selatan Afrika untuk kita rungkai sama-sama bukti dan juga artikel yang saya dapat berkenaan dengan Flying Dutchman. Oh, selatan Afrika ya, Flying Dutchman itu muncul. Ya, betul. Okey, baik. Teruskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin korang pernah dengar berkenaan dengan kapal Flying Dutchman yang dipopularkan di dalam filem Pirates of the Caribbean. Ya. Okey. Seperti mana kita tengok kapal itu digambarkan kepada kita sebuah kapal yang sangat digeruni dan sebuah kapal yang sangat ditakuti, disertakan dengan kru-kru yang dipercayai krunya tidak mati. Okey, lakukan apa saja pun kepada mereka, tapi memang tidak akan membinasakan kapal-kapal tersebut. Okey. So saya akan ceritakan serba sedikit artikel yang saya dapat daripada sumber. Okey, sebelum saya menceritakan, saya ingin membuat disclaimer terlebih dahulu. Okey, segala penyampaian masih lagi di dalam kajian. Tidak ada sebarang pengesahan dan juga bukti kukuh ke atas kejadian ini. Sumber cerita yang saya akan sampaikan diperolehi daripada sumber media sosial dan juga Google. Harap maklum. Okey. So, kita mulakan Silakan. Legenda Flying Dutchman bermula sejak sebuah kapal yang dilaporkan hilang pada tahun 1641. Menurut versi popular legenda itu, kapal itu dimiliki syarikat Hindia Timur Belanda, diketuai oleh Hendrik van der Decken. Kapten itu tidak sabar untuk menyelesaikan misi perdagangan yang memerlukannya menghantar kargo, sutera dan rempah ratus ke Tanjung Harapan. Tanjung Harapan tersebut sekarang digelar sebagai The Cape of Good Hope. Okey, di mana untuk pengetahuan para pendengar, The Cape of Good Hope ini adalah potensi terbesar untuk melihat kapal Flying Dutchman. Oh. Menurut majalah Edinburgh Blackwood edisi Mei pada tahun 1821, selepas mencari Tanjung Harapan iaitu The Cape of Good Hope selama 7 tahun, Van der Decken bersumpah di tengah-tengah ribut yang dahsyat, di mana dia bersumpah untuk mengelilingi The Cape of Good Hope walaupun ia membawanya sehingga kiamat akan datang. Okey, dia bersumpah untuk berlayar dan tergesa-gesa untuk pergi ke darat ketika itu. Okey, dia bersumpah masa kena ribut tu. Dia kata dia akan berlayar juga macam mana pun. Okey, dengan niat untuk disampai ke darat dengan secepat yang mungkin. Menurut beberapa versi legenda, Dewa Laut telah menghukum Van der Decken kerana penghujatannya. Manakala versi lain mengatakan bahawa kapten membuat perjanjian dengan syaitan untuk bertahan daripada ribut. Kedua-dua versi legenda ini bersetuju bahawa cerita itu berakhir dengan kapal itu ditakdirkan untuk berlayar di 7 lautan sehingga keabadian. So, mana berkekalan, kekal di dalam laut, berlayar tanpa menemui darat. Muncul kepada pelaut lain dengan dalam usaha untuk pulang ke rumah, iaitu ke darat lah. Okey, so dia banyak memunculkan diri kepada pelaut-pelaut lain supaya dengan harapan pelaut itu membawa dia balik ke darat. Tetapi mengikut fakta yang kita dapat, siapa yang nampak kapal tersebut akan ditimpa malapetaka. Menurut legenda, penampakan Flying Dutchman sering diikuti dengan tragedi yang menyebabkan kemunculan kapal itu menjadi petanda malapetaka kepada pelayar. Walaupun Flying Dutchman mungkin kedengaran dongeng, ia memberi amaran kepada orang ramai tentang keangkuhan dan kelalaian di laut. Ramai yang mendakwa telah melihat kapal hantu itu. Penampakan pertama muncul dalam karya John MacDonald yang bertajuk Perjalanan di Pelbagai Daerah
di pelbagai bahagian Eropah, Asia dan Afrika dalam seri 30 tahun dan ke atas. So kalau ikut karya kat sini, karya John McDonnell ni, dia telah berlayar selama 30 tahun 30 tahun ke atas di serata benua. Okey, pada tahun 1790. Sejak itu, pelayar biasa merekodkan penampakan mereka dalam buku log dan diary peribadi mereka. Terdapat rujukan kepada Flying Dutchman selama lebih daripada 2 abad. Akaun penampakan yang berbeza kerana beberapa orang mendakwa ia adalah sekunar spektrum yang dilihat di bawah layar penuh. Ada yang menyaksikannya berlayar melalui kabus atau air yang bergelora, manakala ramai yang mendakwa bertemu dengan kapal hantu itu yang membuat pelayaran yang ketara di perairan yang tenang. Okey. Orang Belanda menggelarkannya pertanda kematian dan azab yang akan datang bagi kapal yang telah melihatnya. Ia juga telah diceritakan semula berkali-kali melalui surat dan mesej yang dihantar ke kapal-kapal yang melewati orang Belanda dalam laluan mereka. Pembukaan surat dan mesej kru ini mengakibatkan kemusnahan kapal dan kru berpisah dengan nyawa mereka. So maksudnya kat sini, siapa saja yang nampak kapal Flying Dutchman, dia akan terpisah jasad dengan nyawa. Okey, siapa saja. Yang menonjol di antara laporan penampakan ini adalah yang dilihat oleh HMS Bechante, sebuah kapal tentera laut diraja British pada tahun 1881. Bakal Raja George V yang berkhidmat sebagai midshipman sebagai sebahagian daripada kru kapal, dan putera Albert Victor dikatakan telah melihat kapal hantu itu di perairan Australia pada kira-kira jam 4 pagi. So berapa jauh daripada selatan Afrika menghala ke Australia. Ada sebab nanti saya akan tunjukkan peta dan juga kedudukan di mana kapal itu dilihat. Saya akan tunjukkan sekejap lagi. Dan sementara putera tidak menemui sebarang kematian, pelaut yang pertama kali melaporkan tentang penampakan kapal hantu itu menemui ajalnya selepas jatuh dari tiang atas, memberikan kredibiliti lagi kepada penampakan kapal yang tidak menyenangkan di kalangan pelaut dahulu kala. Desakan Flying Dutchman ini dilaporkan di dalam penerbitan rasmi Admiralty dalam The Cruise of HMS Bechante. Okay, artikel ini memang tak ada dekat Malaysia, tapi ada dekat Amerika Syarikat, dekat kawasan Belanda. Dalam kejadian lain, sebuah kapal British hampir berlanggar dengan apa yang dipanggil kapal hantu ini pada malam ribut sekitar tahun 1835. Apabila kapal itu sedang menghampiri dalam keadaan berlayar penuh tetapi hilang secara tiba-tiba. Insiden terkenal lain berlaku pada tahun 1939 apabila sekumpulan orang berhampiran Table Bay di Cape Town di pantai selatan Afrika melaporkan melihat kapal berhantu itu berlayar ke pantai dalam keadaan berlayar penuh sebelum hilang tidak lagi kelihatan. Penampakan terbaru, kapal itu dilaporkan semasa Perang Dunia Kedua. Menurut laporan, sebuah kapal selam Jerman di bawah arahan Laksamana Nazi Karl Donitz melihat Flying Dutchman semasa pelayaran mereka melalui Timur Suez. Berikut adalah gambar ilustrasi kapal Flying Dutchman. Ini adalah gambar ilustrasi sahaja ya. Okey. Kemungkinan besar inilah penampakan-penampakan kapal yang mereka nampak ketika itu. Hui. Yalah macam dalam filem lah. Okey. Sebab kalau ikut pada laporan yang diberi, mereka nampak kapal ini ketika kabus tebal. Okey. Tadi saya ada ceritakan yang kapal ini disumpah oleh satu dewa laut dan dia akan berlayar sejauh 7 lautan Okey, ada pembuktian kenapa dikatakan 7 lautan. Ini bukti dia. South Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean. Alamak, kamu pula. Antarctic Ocean. Okey, lepas tu kita ada Atlantic Ocean dan Arctic Ocean. Kesemuanya ada 7. Jadi yang dimaklumkan kata dia akan berlayar sejauh 7 lautan, inilah ke-7 lautan tersebut.
Okey. Dan untuk pengetahuan korang juga, saya ada maklumkan tadi penampakan kapal Flying Dutchman lebih kerap dilihat di selatan Afrika, iaitu di Cape Good of Hope. Okey, di Tanjung Harapan. Ini tempat dia. Oh. Okey, dan nama tempat tu masih ada sampai sekarang. Di Tanjung Harapan. Okey. Dan kemungkinan kapal itu selalu dilihat bersekitaran dengan kawasan ini, dan teluk inilah selalu yang diorang nampak kedudukan kapal Flying Dutchman. Soalan Tok Wan, maaf mencelah. InsyaAllah. Yang kapal Dutch Flying tu kan, 7 lautan. Katanya 7 lautan tu, ada tak dalam 7 lautan tu, ada penampakan tak setiap lautan tu? Okey, untuk 7 tu. untuk rekod dia orang ada ternampak di kawasan The Cape of Good of Hope ni, dekat kawasan selatan Afrika. Begitu juga dengan terusan Suez di kawasan Portugis, dan juga di kawasan perairan Melbourne dan juga Sydney, Australia. Itu yang direkodkan laporan-laporan penampakan yang mereka dapat. Kemungkinan ada juga yang nampak tetapi tidak dapat melaporkan kerana dimaklumkan siapa saja yang menampakkan kapal Flying Dutchman, nyawanya akan terpisah daripada badan. Tapi penampakan tu kurang daripada 7 kan? Kurang. Okey. Makasih. Jadi, so kat sini saya ada ambil satu bukti yang mengatakan the first record of sighting of the Flying Dutchman appear in John McDonald travel in various part of Europe, Asia and Africa 1790. But perhaps the most famous occurred at 4 a.m. on July 11, 1881. Somewhere in the Bass Strait between Melbourne and Sydney. Ini bukti dia. Oh, gila lah bahasa Inggeris Tok Wan. Mantul lu. Tak adalah. Okey, so ini bukti dia. Dia melaporkan ke penampakan kapal Flying Dutchman sekitar jam 4 pagi pada 11 Julai tahun 1881 di terusan Bass berhampiran dengan Melbourne dan juga Sydney. Ini tempat dia. Dan kemungkinan kapal itu berlayar mengikut anak panah yang saya siapkan. Okey, so berapa jauh daripada selatan Afrika boleh menghala ke Australia? Jauh. Penampakan yang ada. Ya. Okey. Jadi, ini ada sedikit misteri. Sekejap lagi saya tunjuk. Okey, saya tunjuk dulu Ini penampakan paling latest yang terlihat dan terakam. Ni Tok Wan, landscape kan. Pusing bagi lebar sikit video tu. Boleh. Pemendata kan. Boleh, tak ada panggil masalah. melintang. Landscape kan. Landscape. Okey. Pusinglah. Oh macam tu ya. Okey, ini adalah penampakan yang terbaru pada tahun 2016 dan agak kecoh masa tu di negara Amerika Syarikat. Okey. Saya ada sedikit ambil video dia. Okey. So korang boleh tengok video dia. Nampak tak dia bersembunyi di antara kabus? Ya. Ui. Wow. Itu yang nampaknya tu layar dia Layar dia. Tiang dan layar dia. Betul ada nampak tiang. Okey. So cerita ni agak kecoh ketika itu pada tahun 2016 berkenaan dengan penampakan kapal tersebut. Tegaklah balik. Oh. Okey. So untuk pengetahuan korang, video tadi tu diambil di Amerika Syarikat di sebuah tempat peranginan pada tahun 2016. Okey. Kalau Tok Bukit perasan tadi daripada video tu, penampakan macam sebuah kapal ataupun kalau ada yang cuba nak menidakkan fakta ini, mungkin kemungkinan dia orang akan cakap itu mungkin pulau ataupun tempat-tempat yang berhampiran dekat kawasan itu. Ya. Okey. Saya akan buktikan. Kemungkinan dia ambil gambar daripada kawasan ni, Frisky Island Park. Okey, sebab menurut laporan dalam cerita ni, berita yang disampaikan oleh CNN, gambar video ini diambil di kawasan Frisky Island Park. Okey. So ini adalah tempat yang diambil video. Dan apabila saya zoom out secara besar, tidak ada pulau yang berhampiran. Hanya kawasan ni.
So apakah gambar yang dia dapat tadi? Bagaimana dengan nasib orang yang merakam tu? Dia mati ke apa? Wallahu alam. Dan itu adalah penampakan yang terbaru pada tahun 2016. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Dan mereka juga kuat mengatakan adakah kapal hantu yang digelar sebagai Flying Dutchman menghantui perairan Amerika. Okey, boleh nampak clear, nampak tu. Memang nampak layar dan tiang. So, itu saja tok perkongsian berkenaan dengan Flying Dutchman. Tuan tabib kita ada perkongsian ke abah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tentang kapal hantu ni macam tiada lah kongsi, cuma pengalaman laut lah ada. Tentang kerja di laut, pengalaman-pengalaman yang mistik yang kita jumpa di laut. Oh, tuan tabib pernah kerja laut? Pernah, paling lama saya kerja laut. Sebagai apa tu? Aku pergi laut ni masa umur 10 tahun sudah pergi laut. Wih, mantap, mantap. Minggu Tolong di laut. sharekan. Kerja di laut ni ikut cari kapal tarik ikan, tarik udang. Paling last saya kerja yang menyelam, kompesa punya bagian penyelam. Maksudnya menyelam kalau kipasnya itu tidak berpusing, maka turun ke bawah, tengok apa yang tersangkut, yang begitu Itu kan? pun salah satu kita buat juga di kapal, tapi kita lebih mencari ikan dengan lobster di lautan dalam. Wih, menarik tuh. Oke, silakan share, Bah. Ikan apa ini, ikan keratang lah lebih kurang, ikan besar nih. Keratang kalau di Semenanjung panggilnya apa itu? Ikan kerapu. Kalau di sini kerapu. Kalau di Sama kalau toh. besar nih panggil Sama. keratang sudah. Kalau yang besar tuh yang 200 kilo, 300 kilo tuh. Ya, betul. Kalau kerapu dah jejak sampai ratusan kilo tu dia panggil kertang. Sama juga kat Semenanjung, sama juga. Nampak sangat aku bukan kaki mancing ikan. Oke, paham. Teruskan. Jadi masa umur 18 saya pernah ikut arwah uncle saya. Kita bawa kapal tarik udang. Nah, itu yang satu malam di laut lah kita buat. Jadi masa tu ada satu masa tu kita buat menarik malam. Jadi dalam kapal ni dia ada 4 orang. Kadang-kadang saya jadi second sarang ni ganti uncle. Tengok GPS bawa kapal tu. Jadi terkena kami di satu tempat, kami pikir pool house. Kalau bilang sangkut kena di bagian batu pun enggak juga, pukat tundak ni kan pakai kapal ni. Iya. Kapal tu dia bergerak pelan saja. Saya perasan, jadi saya kasih bangun arwah uncle saya dengan ada arwah nenek hitam lah kita panggil. Nenek hitam ni orang yang pandai, orang yang berilmu. Masa tu di situ kita belum lagi berilmu lah. Dalam 17 tahun lah ada silap, masa tu umur 17-16 lagi. Tengah nakal, Pak, itu. Ya, saya kasih bangun. Saya cakap, "Nek, tengok kapal ni kenapa ndak berapa laju? Full house kah? Kalau full house pun pukat nih." Bilang bukan musimnya kita kasih wind naik. Jadi diam sekejap. Kan di malam hari dia bilang, saya pegang. Dia bawa, dia pergi putar lah. Masih juga, jadi kasih bangun arwah uncle tu. Ming, dia bilang bangun. Kasih bangun, tengok GPS. Pun okey. Masih juga saya bilang, saya tahu juga GPS tu masih jauh di laut dalam ni. Jadi bila dia bilang kita win lah. Yang berhenti sekejap win lah. Kita win pukat kasih naik. Pukat itu dia pelan. Lambat dia naik. Tapi bila nenek hitam tu, arwah nenek hitam tu pegang pukat tu, wind tu laju pula naik. Bila dia lepas, berat lagi. Sudah begitu dia ambil limau, yang saya ingat dia ambil limau dengan bawang putih dia kasih hancur. Kan dia ambil garam tu banyak lah dia letak di dekat besen-besen.
Lepas tu dia buat bulatan. Tempat kita selalu buka ikan tu lakukan tu. Kalau sudah win kan kita buka dari bawah tu. Ya. Ikan tabur tu. Dia bilang jangan kamu dekat di sini ya. Kenapa pula tu? Saya cakap dengan satu kawan tu. Tak tahu lah dia bilang. Bila sudah naik, masa win tu dia pegang saya pukat tu. Dia pegang tali tu laju. Bila dia lepas lambat. Sampai lah naik pukat tu dia ada ikan. Adapun sikit je. Sikit je ikan. Jadi saya nampak macam ada benda panjang-panjang. Benda panjang-panjang ni dia tebal macam ibu jari. Saya fikir tu antara dua, belut ataupun ular. Dalam hati saya belut ataupun ular. Dia panjang lah. Ada berapa meter tapi dia panjang. Macam panjang kita ni lah lebih kurang lah. Macam panjang kita ni. Setiap ular mungkin tu. Jadi dia sudah buat garam tu. Dia tidak suruh kita pergi di tengah-tengah tu. Dia pegang lah benda tu. Saya bilang ular tu. Tapi dia tidak menjawab. Dia diam saja. Lepas tu dia lilit di tangan dia. Ini bukan ular dia bilang. Ini bukan ular. Tengok dia bilang tiada kepala. Nah, cuma dia belendir lah. Mengeluarkan lendir banyak. Ini bukan ular dia cakap. Ini dia bilang hantu laut. Menurut cerita dia lah. Tapi betul. Bugis dia tidak ada kepala, tidak ada ekor. Panjang saja. Tapi hidup. Saya tidak sentuh lah benda tu. Sebab dia tidak sentuh. Dia yang pegang benda tu. Kan dia genggam. Dia gulung di tangan dia genggam. Benda tu bergerak-gerak. Dia bilang ini hantu laut. Jarang-jarang dijumpa. Dia bilang kalau saya pakai ni. Bawa menyelam. Kan. Saya boleh timbul bila-bila saja. Dia cakap lah. Dia tidak juga buat. Tapi menurut ceritanya begitu. 3 hari dalam laut pun tidak masalah. Tidak mati juga dia cakap. Tidak mati juga. Dia cakap kita pulang lah. Dia bilang tidak perlu lagi buang pukat. Kan? Sebelum kami pulang, kami pergi ada di laut ni di belakang Gunung Kinabalu ni. Dia kasih lepas di sana benda tu. Jadi arwah uncle saya itu pun dia ikut sejak lah. Dia bilang tidak perlu buang pukat sebab kena sial sudah. Dia cakap. Tapi bos Cina tu bila besoknya dia bagi tahu kita tidak mau jalan, bilang ada begini, tidak percaya. Cina tidak percaya. Tiada, dia bilang tiada begitu. Dia bilang okey lah bawa jalan. Nah, di situ terjadi misteri lah. Terjadi misteri. Ada satu, minta maaf dia ni bangsa Butun lah. Dan dia ni ikut Petaim. Butun ni orang Indonesia. Bangsa Butun tu dari Indonesia lah. Dari Butun. Indonesia. Jadi dipanggil Butun. Ya. Dia ikut ada beberapa kali. Hari pertama dia ikut, pendapatan pun sikit. Hari kedua, hari ketiga, sampai hari keempat. Hari keempat tu dia meninggal. Dia meninggal dalam keadaan tidur. Tapi yang dia meninggal itu yang saya ingat bibir dia menghitam, tangan dia, kaki dia dengan dia punya bagian perut dekat pusat tu di tengah-tengah. Meninggal. Sebab saya perasan juga setiap kali bawa kapal tu, kita berlabuh pun di tengah laut, enjin pandai hidup. Pandai drop, mati, hidup lagi. Hidup mati. Jadi dia bilang ini kesialan nih, benda tu kita dapat. Dia cakap. Jadi bila Butun ni meninggal, baru bos Cina tu percaya lah. Dia panggil lah, kita cuti lah. Dia buat pungsui-pungsui dia lah. Yang kedua, masa kerja memancing. Kerja kapal ni yang paling santai saya pernah ikut. Satu buang bubu. Tahu bubu? Tahu. Ya, buang bubu itu paling santai itu, tidur makan dia. Masanya angkat kita pakai wind juga. Dengan mancing ni lah. Mancing ikan-ikan besar ni. Jadi ada orang panggil saya, ada satu bangsa ni dia panggil tidak tahu lantu-lantuan nama dia apa. Kan dia ni macam tikar di laut. Dan masa dia pancing, benda tu dapat tapi hidup menggulung ikan tu. Terus dia kasih putus dia punya tangsi. Macam bubu lah gitu. Dia kasih putus. Bila dia kasih putus dia bilang, cakap benda apa tu? Saya pun nampak dia warna kekelabu-kelabuan benda tu. Tapi dia macam tikar. Macam kain sarung lah lebih kurang. Tapi hidup dia menggulung di ikan tu. Dia kasih putus. Dia bilang itu hantu laut. Itu pun kena sial juga. Dia ada pendapatan. Oke, yang last nih
kapal memancing nih, kapal menyelam nih, saya ikut menyelam. Mula-mula saya bagian jaga oksigen, kan tengok bagian GPS. Lepas tu naik upgrade sikit oleh karena gaji menyelam ni besar. Saya belajar lah. Lagi pula yang bawa tu pangkat pakcik saya, dia kapten di kapal tu. Kita selalu menyelam ni di luar kawasan lah, kadang-kadang di lautan China tu. Kita menyelam di situ. Dan di situ kita banyak beberapa tempat di Sabah ni banyak bangkai kapal-kapal perang yang kita jumpa ataupun bangkai kapal-kapal dulu-dulu di dalam laut ni yang kita nampak. Satu kawan ini kan kami menyelam ni dalam kapal tu kita ada 11 kru, 11 orang lah. Jadi kalau menyelam ni kadang-kadang 3 orang ataupun 2 orang. Tapi kalau saya umumnya 3 orang. Tidaklah menjauh lah, kita ada isyarat kalau ada emergency mau naik kan, sebab kalau kita jauh-jauh ini, kalau satu orang ini takut adakan terjadi apa-apa. Sebab kalau contohnya kita dapat sujum ini racun, kita racun ikan tuh di laut kan. Sebab kalau kerapu ini kita tidak dapat panah dengan dengan sotong gerita nih kan, dia punya cap tangan tuh pun macam besar tangan kita nih sudah. Yang berat sampai 100 kilo atau 400 kilo pun ada. Ini di batu-batu besar lah kita jumpa di laut ini, dia kebanyakannya di batu-batu besar, batu-batu gergasi di laut nih. Jadi kita main racun. Jadi kalau sudah racun kita tinggal panggil kawan, suruh dia naik pergi atas, tarik win untuk sangkut ikan tuh ataupun sotong tuh, win pergi atas lah gitu. Jadi ada satu kawan nih, kita ada pergi satu kapal, kita masuk, kami menisyarat lah bahasa isyarat di laut nih. Satu kawan tuh cakap jangan masuk, tapi satu kawan nih dia ini bisa ya, dia mau try juga tengok masuk, dia bagi isyarat lah, dia tulis di pasir tuh mungkin ada emas. Dia cakap ini mungkin ada emas dalam kapal tuh, kapal buruk di dalam laut tuh. Jadi dia pergi masuk. Bila dia pergi masuk, dia lama jam di dalam tuh, di dalam kapal tuh. Begitu hidup tos cari dia jam, dia diam saja. Dia terkesima atau Macam seperti dipukau? terkesima, dia jam di situ, tapi oksigennya tengok masih oke. Oh, Kan. Sekali kawan tuh sentuh dia, kawan yang duluan sampai dengan dia, saya di belakang. Kawan tuh sentuh dia macam ada geletar sedikit. Jadi saya pikir mungkin suhu dia, mungkin dia terkena. Sebab di laut ni ada beberapa suhu kalau kita menyelam. Kadang-kadang di dalam dasar laut tu ada suhu sejuk, ada suhu panas, ada yang kena gravity. Nah, kalau gravity ni kita tahulah, kalau laut tu ada gravity kita cepat-cepat naik. Gendang telinga kita boleh pecah. Dia tekanan macam perahu yang orang kaya tu kan, yang itu kena tekanan gravity gitu di dasar laut ni. Saya cakap oke juga yang kita selam ni di bawah ni harus dia oke di bawah, suam-suam, tidak sejuk. Nah, itu jam 2 pagi kita bawa dia naik. Dia naik pelan-pelan lah, kita bawa naik pergi atas. Saya tengok dia punya oksigen, kalau masih oke, dia oke juga. Bila naik di atas rupanya dia sudah pucat. Pucat, dia muntah. Dia muntah banyak. Lepas tu dia sejuk, saya menggigil. Dia rasa menggigil saja. Di air panas kita kasih suam, kasih siram dia, masih juga. Jadi kata kapten tu, dia bilang dorang ni bukan pandai juga sikit, orang pakai garam juga, pakai limau juga, tapi bukan dari limau purut, limau kasturi itulah. Dipera, dibagi dia mandi, baru dia muntah habis. Dia cakap lah apa yang dia nampak di dalam kapal tu. Dia bilang dia nampak mula-mula macam ada ikan kan. Lepas tu dia nampak muka perempuan tapi berbadan ikan. Bilang ikan duyung, dia bilang bukan, dia badan ikan, tapi kalau duyung mesti dia punya sebelah ikan sebelah duyung, tapi ini dia bersirip ikan. Jadi limpas di tepi dia, rambutnya yang dia bilang tuh tidak silap kebiru-biruan, ada 2 warna, dia cakap kebiru-biruan dengan oren-oren tua, oren-oren yang gelap nih lah perempuan tuh kan. Jadi perempuan tuh dekat dengan dia,
macam sentuh dia lah, dia bilang sentuh di sebelah kiri, dia cakap sentuh di sebelah kiri, dia tengok di situ, dia jam sudah. Bila dia jam, dia tengok kapal itu, dia macam dia bagi nampak kapal itu karam, ada beberapa orang meninggal yang mati lah di situ. Dan sebab saya perasan juga di dalam kapal itu memang ada tengkorak, orang juga di kapal itu. Jadi dia dibagi nampak. Lepas tu dia bilang badan saya ni, dia bilang sebenarnya yang kau pegang tu saya sudah jauh, dia bilang saya ikut perempuan tu di bawah, saya nampak, dia bilang sampailah kawan tu sentuh, dia rasa macam badan ni sukma dia lah lebih kurang balik. Itu macam salah satu misteri di laut. Dua, kalau yang seram-seram tu yang biasa-biasa lah, kena apa ni, kena intai oleh ikan hiu harimau ni di laut ni, dia kuat menyambar. Itu berapa kali kita kena. Jadi saya tertarik kepada yang tadi Tuan Tabib, yang ikan berkepala wanita tu, bukan mermaid kah itu? Bukan duyung kah itu? Dia ni tak pandai melukis, tapi dia lukis buka orang juga. Tapi bukan, dia bilang bukan duyung. Sebab gambaran kita ni kalau duyung, dia separuh ikan kan. Ya, Tapi ini ada kaki, tapi dia berbentuk, badan dia tu bersisik, dia cakap. Kebiru-biruan rambut, dengan dua warna rambut, dengan oren-oren lah, dia bagi tunjuk macam oren yang tua ni lah, oren yang tua tu, begitu kalau warna rambut perempuan tu. Ya. Yang dia bagi tahu. Jadi mula di situ dia ini tidak sudah beli kerja, kita antar pulang lah, sebab kita di laut itu kadang-kadang 2 minggu pulang, 2 minggu pulang. Lepas sudah oke, dapat banyak pendapatan, kita rasa barulah kita pulang, begitu. Tapi kalau bilang misteri di dalam laut ini sebetulnya ada banyak. Yang hantu-hantu laut ini banyak kita jumpa, macam-macam jenis. Yang bilang macam karpet ada, yang macam tokoan kasih nampak itu pun ada juga. Benda jenis yang memanjang. Dan dia tidak jarang kita nampak yang macam mananya. Contohnya kalau di darat nih Pontianak apa semua jarang begitu. Hantu laut ini jarang berbentuk begitu. Ada juga tapi jarang yang saya nampak. Kalau bukan jenis macam kain-kain, macam tikar. Lepas tu yang cahaya tu kerap kita jumpa di laut. Cahaya merah tu. Ya, cahaya pun saya pernah nampak juga. Ni malam hari ya, saya pernah mengikut Pak mertua saya menjaring ikan di laut pada malam hari. Menggunakan sampan ya. Itu first time seumur hidup saya lah. Sengaja saya mau ikut, mau lihat apa yang hidup pada waktu malam kan di lautan. Itu cahaya tu memang saya nampak, memang real, nampak jelas dari bawah tu ada cahaya. Kejap hijau, kejap kebiruan gitu. Jadi, apa itu kan? Tengah laut tak boleh celupar kan mulutnya. Jadi saya diam aja. Saya diam aja. Itulah kalau kami pun ambil pendapatan samping kan bila di laut ni. Kadang-kadang mancing kami nampak benda tu hijau, kadang-kadang dua. Kalau bukan hijau, dia merah dengan hijau. Tapi besar. Kata kapten kami, dia bilang itu bukan itu bukan ikan, bukan apa itu. Dia bilang dia orang punya bahasa lah, penunggu laut. Hantu laut yang putar kita punya kapal tu. Selagi kita tidak bising, selagi itu kita tidak akan dikacau. Yang kedua, ikan hiu. Ikan hiu itu memang betul lah, kata kapten tu lah, itu bukan ikan hiu. Bila dorang jumpa begitu, dorang akan tabur beras. Sepelik juga, banyak betul beras dibuang. Kita ada berlabuh di satu tempat, tapi dia bukan di bagian sepadan Sabah lah, dia sudah limpas dekat bagian sepadan Filipina sudah. Dan hiu ini besar betul. Kalau saya cakap sirip dia itu mungkin sama tinggi dengan kita punya tinggi ni lah. Dia punya sirip. Sebab lebar badan dia itu pun hampir-hampir tidak jual lah sampai sama dengan kita punya kapal, tapi sikit lagi sama besar. Bila dong nampak begitu, dia pacik itu dia selalu ketik, selalu berlabuh di tempat tu. Bila ada dia memang Bentar, sudah saya biasa. mute mikrofon master. Dia terlupa. Okey, teruskan. Dia sudah terbiasa. Jadi bila nampak begitu, orang suruh kita diam. Jadi dong buang beras lah. Kadang-kadang yang beras 5 kilo tu lebih mau hampir semua dibuang. Dibuka di tabur di sekeliling laut lah, diumpan oleh orang supaya ikan tu lari. Ini bahaya dia bilang. Sebab kalau kita tidak buat begini, dia bilang takut kita menyelam ada yang disambar.
Wih. Sebab sebelum ini banyak sudah yang kena. Yang pekerja-pekerja yang pernah ikut, tapi itu bukan di tim saya lah. Yang kena sambar ikan layar di tengah-tengah laut nih. Ikan layar maksudnya ikan todak ya, yang Ikan muncungnya todak. tajam tuh ya. Ya. Ah. Itu tuh ada bila kita di laut tuh kita boleh tengok tuh di mana takat dia, tempat dia, benda tuh. Kan? Sebelum menyelam kita tengok dulu tuh. Ada dia punya takat tuh. Kadang-kadang kalau kita nampak sudah tem menyelam dari jauh, disuruhlah kita naik cepat-cepat. Ataupun bila kami dibawa tuh di signal. Dan ada benda lah yang dikasih turun. Yang macam benda berat yang ada lampu dikasih turun. Isyarat jangan dulu naik. Tunggu 1-2 jam. Kalau turun kali kedua baru berarti boleh naik. Berarti ada di tengah-tengah dasar laut tuh ada ikan layar. Isyarat dia. Jadi entahlah kita naik lagi, bawalah kita. Sampai masa baru kita naik. Kadang-kadang menyelam nih 3 jam, 4 jam, 5 jam. Boleh juga sampai kadang 6 jam. Kita di dalam laut. Pernah nampak naga tak di lautan? Naga belum pernah lagi. Tapi kewujudan naga itu memang ada ya di lautan. Rasanya ada. Sebab ada satu makcik nih kita jumpa, tidak perlu di lautan, rasanya di Banggi itu ada. Pulau Banggi, di Sabah, di Kudat itu ada. Makcik itu masih hidup, dia sendiri nampak. Dia sendiri menanam di bagian bukit Timbang Dayang nih, dia cerita sendirilah. Kan makcik itu cerita dia ada kebun, dia menanam. Jadi dia selalu kadang-kadang dia pergi sebelah bukit itu, lautan besar sudah. Di bawah bukit itu ada gua besar, tapi gua dalam laut. Dia sendiri nampak naga hitam yang masuk. Cuma dia cakap mungkin itu penunggu ataupun ataupun jadi-jadian lah dia cakap. Dia bilang asli susah, tapi dia nampak naga tuh sampai masuk di dalam gua tuh. Dia bilang nampak ini bukan 1-2 kali, dia bilang berkali-kali. Saya biasa nampak tuh, tapi dia bilang orang tidak percaya, anak saya sendiri pun tidak percaya. Sampai saya bawa orang sendiri pergi sana, orang pun tidak mau juga. Masa itu kami pun mau dicabar oleh nenek tuh, makcik itu. Dia bilang kalau ada masa kita pergi sana. Saya tahu time-time waktu dia keluar ada wangi, ada macam udara, perubahan udara dengan ada satu bau lah dia bilang, tapi bukan bau busuk, macam wangian dia bilang. Saya tahu sudah itu dia bilang. Kadang-kadang sebelum mendung, walaupun time-time kuat matahari, tiba-tiba ada kan mendung sekejap, benda itu akan keluar dan muncul atau keluar. Tapi dia bilang kita ini Islam, saya rasa itu mungkin jin, dia bilang makcik itu. Tapi dia bilang saya tidak tipu, saya ini tua sudah. Jadi kami masa itu mencari barang-barang mistik. Kami tanya dia, siapa ada kawan suggest. Makcik itu banyak tahu tempat. Jadi konon-konon masa itu mau buat penarikan lah, mencarilah benda-benda mistik nih. Kami mau tanya dia di mana dia nampak dengar-dengar ada keris hitam. Mau cari konon, mau buat ritual lah di tempat tertarik. Bila dia cerita bukan keris hitam, ada dia bilang. Kalau kau mau barang naga pun ada, dia bilang. Ada tempatnya, saya tahu sendiri. Makcik. Kalau bukan mau naga. Dia pikir dia main-main, tapi dia serius sampai dia bersumpah. Saya belum lalik lagi, dia bilang. Walaupun saya tua, saya belum lalik lagi. Saya masih kuat kerja lagi, saya boleh pergi kebun lagi. Hari-hari pergi kebun. Saya nampak depan mata saya ini sembahyang, saya tidak mau nipu. Oh iyalah, kayak bilang betul juga. Kalau mau dia bilang pembuktian, kalau ngam-ngam saya pulang di kampung saya. Kamu ikut, dia bilang. Tinggal di rumah saya dalam seminggu. Saya bawa kamu di tempat tuh. Tidak apalah, kayak bilang, kayak percayalah. Dia jalan kayak pergi. Tapi memang di kampung Timbang Dayang itu dia salah satu banyak dikatakan banyak peninggalan Jepun, benda-benda sampai hari inilah orang Sabah yang peminat mistik, minat emas nih kebanyakan pergi cari tempat tuh, tapi tidak pernah jumpa. Dia berbagai macam lubang dan buah di tempat tuh. Paling-paling pun ada yang jumpa bukan emas lah, benda-benda lain lah, macam sinapang lama dengan penet Jepun, itu pernah kita jumpa. Sebab apa ya Tuan Tabib? Adakah sebab kerana dijaga oleh makhluk astral ini, makhluk gaib ini, harta itu? Kalau saya pernah ikut di sana, ada satu kawan. Ini cerita nakal lah, ini cerita cari-cari emas nih.
Maksud Joji tahu juga itu. Kita ini orang-orang yang begini ini selalu diajak mencari, tapi saya tidak berminat. Saya pikir-pikir kalau jumpa pun kerajaan punya, tidak akan dapat apa-apa juga. Kan malahan ditangkap lagi. Jadi mau tidak mau layan kawan lah, ikut pergi sana. Nah, saya ikut je lah. Ada satu tukang buat, dorang kasih masuk di gua tuh, dorang ada beberapa gua lah macam lubang, bukan tidak juga besar, tapi di dalam dia gua. Saya tidak masuk, kawan yang masuk. Kan? Tapi dorang buat situ ritual, dorang sembelih kambing. Kalau ayam tuh berapa puluh ekor saya dorang kasih lepas di dalam tuh, konon-konon minta tumbal, minta Sebab dia bilang di sini penunggunya minta itu, minta ini, baru kita dibagi emas. 7 Jumat kita kena bagi kambing. Jadi orang yang sponsor itu miskin lah, tidak juga keluar emas dia. Ikut lah, oke, oleh karena kita disupport cara makan minum. Kerja saya tuh kalau ada yang kena kerasukan apa semua, saya bantu yang itu aja. Tapi nama untuk mencari, untuk berhubung dengan makhluk di sana itu saya tidak mau berhubung. Tapi gua tuh memang dia di banyak penunggu, memang dijaga oleh benda tuh. Bukan si nenek itu cakap, ada satu kira paranormal pun melalui pandangan batinnya dia bilang di gua nih ada yang jaga. Orang Jawa tuh lah, dia ini orang Jawa, dorang undang kan, dorang sponsor daripada Indon bawa di sini untuk konon-konon untuk buka tempat tuh untuk mau ambil emas tuh sih ya. Kan dia bilang dia buat ritual, dia berhentikan ritual dia bilang saya tidak boleh lawan. Sebab penunggunya ini hebat. Ini ada naga dijaga. Tapi saya tidak sempat tanya naga hitam ke apa. Sebab nenek itu cakap naga hitam. Ini siluman dia bilang. Saya tidak dapat. Jadi kawan orang tu memaksa. Dia bilang kami sudah sponsor bayar. Dia bilang orang Inden tu saya boleh bayar balik dengan duit kamu. Daripada saya bertaruh nyawa, dia bilang di tempat ini. Ya akui, dia bilang di gelam gua ni memang gua emas. Memang ada emas peninggalan. Hasil rempokan dia bilang. Daripada Jepun. Sebab terbukti ada orang jumpa itu tempat tu. Ada orang dapat emas di sana.